Assalamualaikum dan selamat sejahtera semuanya. Jadi hari ini kita akan sambung dengan pola dan jujukan. Masing-masing sudah ada buku teks kan? Okey, baik. Jadi rujuk muka surat 10, pola dan jujukan. Okey, muka surat 10. Okey, apa yang kita mau belajar ialah menyatakan macam mana kita mau menyatakan pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okey, jadi kita tengok dulu, misalnya kita ada satu jujukan nombor di sini. 1, 9, 17, 25, 33. Contoh ni cikgu ambil daripada contoh 9 buku teks. Muka surat yang sama, muka surat 10. Okey, jujukan nombor ini mempunyai satu pola menambah 8. Macam mana kita mau menyatakan? Menyatakan tu maksudnya mau memberitahu kepada orang apakah pola jujukan ini. Kita ada 3 kaedah. Sama ada kita gunakan dalam bentuk nombor, kita terangkan dalam bentuk nombor, ataupun kita terangkan dalam bentuk perkataan, pernyataan lah. Kemudian satu lagi ungkapan algebra. Maksudnya ada 3 cara. 3 cara macam mana untuk menyatakan pola suatu jujukan. Okey, jadi yang pertama ini kita tengok dulu cara yang pertama, iaitu menggunakan nombor. Okey, bila kita sudah tahu jujukan ini mempunyai pola menambah 8, jadi cara untuk menyatakannya ialah dengan begini, ayat ini pendek saja. Maka pola itu ialah menambah 8. Okey, simple saja. Okey. Yang kedua iaitu kaedah perkataan. Nama pun perkataan kan, jadi pernyataan dia itu agak panjang dalam bentuk ayat. Maka pola ialah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Ini dalam bentuk perkataan. Kemudian yang terakhir ialah dalam bentuk ungkapan algebra. Okey, seterusnya kaedah yang ketiga iaitu menggunakan kaedah atau menggunakan ungkapan algebra. Okey, caranya macam ni. Okey, kita tengok dia punya susunan nombor tu bermula daripada 1 kan, 1, 9, 17, 25, 33. Kita susun secara menegak macam ni. Kita tulis semula 1, 9, 17, 25, 33. Okey, kemudian di sebelah kanan tu, ni tips dia ni, cikgu ajar ni. Tulis 1. Dia bermula dengan 1 kan. Jadi semua pun tulis 1. 1, 1, 1. Okey, tengok pola dia apa? Tambah 8 kan? Tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8. Okey, tapi kalau kita tambah 8 saja, ini kalau 1 tambah 8, betul lah dia akan jadi 9 kan? Tapi kalau selepas itu 1 tambah 8, mana boleh jadi 17 kan? Kita kena pastikan bila kita tambah tu, dia akan jadi nombor seterusnya. Jadi macam mana kita mau jadikan dia dalam satu, boleh dikatakan dalam bentuk formula lah, satu formula umum ya. Macam mana kalau kita tambah, dia akan menjadi nombor yang seterusnya. Okey, kita tengok tadi ya, 1 tambah 8, 9. Okey, betul. Kemudian kalau 1 tambah 8, dia jadi 9 juga. Macam mana mau jadikan dia 17? Okey, tips dia begini. Okey, buat kurungan. Okey. 1 tambah, kalau 1 tambah 8 dia jadi 9, dia tak jadi 1 kan. Jadi macam mana mau jadikan dia 1? Kita letak kosong dalam ni. Kalau 1 tambah 8 darab kosong berapa? Kosong kan. Jadi 1 tambah kosong jadi 1. Okey, ngam. Ini letak 1.
8 darab 1, 8. Tambah 1, 9. Ngam. Okey. Kemudian letak 2 di sini. 2 darab 8, 16. Tambah 1, 17. Ngam. Letak 3. Yang dalam kurungan ini, dia memang akan berturutan. Kalau bermula daripada kosong, sifar, dia akan terus dengan 1, 2, 3, begitu. Kalau mula dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dia nombor yang berturutan. Okey. Yang terakhir, 8 darab 4, 32. Tambah 1, 32. Okey, jadi semuanya ngam. Formula ni ngam. Okey, nombor yang kekal ini, kita akan tulis semula. Okey, tulis semula. Okey, cikgu tulis sini ya. 1 tambah 8 tu salin semula. Yang dalam kurungan yang berubah itu 0, 1, 2, 3, 4 kita wakilkan dengan huruf N. N ya. Yang mana kita mesti nyatakanlah N itu bermula daripada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, inilah cara kita menyatakan dalam bentuk ungkapan algebra. Cikgu akan bagi contoh lagi yang lebih banyak supaya kamu faham macam mana cara membentuk formula umum dia. Okey. Formula umum dalam ungkapan algebra lah. Okey, boleh? Okey, jadi sebelum tu cikgu ingatkan balik semula dulu. Yang ini cikgu mau fokus macam mana kita mau menyatakan pola dalam bentuk nombor, dalam bentuk perkataan, dan yang ketiga ungkapan algebra. Ungkapan algebra ni cikgu akan bagi contoh tambahan. Okey, sebab dia kena ada kemahiran sikit untuk membentuk dia punya formula umum tu. Okey, nanti lepas ni cikgu akan tunjukkan contoh untuk ungkapan algebra. Okey, cikgu tunjuk contoh lain macam mana untuk menyatakan pola dalam bentuk ungkapan algebra. Okey, katakan kita ada satu jujukan nombor 2, 4, 8, 16 di sini. Okey, kita tengok dulu apa pola dia. Kalau kita perhatikan 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. Okey, ini bukan tambahnya. Kalau kita tambah 2, ngamlah dapat 4. Tapi kalau daripada 4, kalau kita tambah 2, dia tak jadi 8, dia cuma akan jadi 6. Okey, jadi sebenarnya pola ni apa? Dia adalah darab dengan 2. Darab 2. Darab 2. Okey, kalau 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. Okey, jadi kalau tadi cikgu bagi contoh tambahkan, macam mana kalau darab? Kalau darab, permulaan dia sama sajalah. Salin dulu 2, 4, ini salin semula jujukan tadi dalam bentuk menegak 8, 16. Okey. Kalau permulaan dia 2, tulislah 2. Ikut saja. Kalau tadi permulaan dia 1 kan, tulis 1. Kalau permulaan dia 2, ambil 2. Okey. Jadi yang lain pun ikut 2. 2, 2, 2. Okey. Lepas itu, pola dia apa? Darab 2 kan? Jadi darab 2. Darab 2. Darab 2. Darab 2. Okey. 2 darab 2 jadi 4. Mana boleh kan? Ini 2. Jadi kita mau letak apa supaya dia jadi 2 semula? 2 darab dengan, okey, kita mau jadikan kuasa ke mau letak kurungan? Kalau kita letak 1, 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4 pun tak boleh. Kalau letak kosong, 2 darab kosong. 0 darab 2 jadi kosong. Tak boleh. Jadi mau letak apa ni? Mau letak macam mana? Okey, jadi tips dia, kalau tambah atau tolak lah.
kita akan letak kurungan darab bersebelahan dengan dia. Kalau pola dia darab, dia punya N itu adalah kuasa. Okey, kuasa dia. Okey, kuasa. Jadi macam mana mau jadikan 2 ini 1? Okey, tips dia ya, 2 kuasa kosong. Sebarang nombor, kalau kuasa dia kosong, dia akan jadi 1. Okey, jadi di sini kita mulakan dengan kuasa kosong. Apa cikgu bilang tadi? Nanti dia akan berturutan. Kalau mula dengan kosong, seterusnya ialah 1, 2, 3. Cuba cek, ngam kan ni? 2 kuasa kosong ialah 1. 1 darab 2, 2. Okey, ngam. Ngam kan? Okey, sekarang kalau 2 kuasa 1, 2. Kalau tidak percaya, ambil kalkulator kira. Tekan 2 kuasa 1, 2. 2 darab 2, 4. Betul. Kalau 2 kuasa 2, 4. 4 darab 2, 8. 2 kuasa 3 ialah 8. Ambil kalkulator, cuba tengok. 8 darab 2, 16. Okey, jadi perhatikan pola ini. Mana yang sama? Ini sama akan semuanya salin semula 2. Okey, darab 2. Mana yang berubah? Ini sama kan? Tulis semula. Kuasa jadikan N. Ini dia punya pola. Jadi kita boleh buat dia punya pernyataan sebagai, maka pola bagi jujukan ialah 2 darab 2 kuasa N, di mana N itu ialah 0, 1, 2 dan seterusnya. Buat titik-titik macam tu je. Titik-titik-titik. Lepas tulis 2, 3 nombor macam tu, titik-titik-titik. Okey. Okey, yang seterusnya ialah sebutan bagi suatu jujukan. Okey, ini kita ada satu jujukan 4, 8, 12, 16. Okey, setiap ini kita panggil sebagai sebutan. Setiap nombor ini kita panggil sebagai sebutan. Ini diwakili sebagai T1, sebutan pertama, T2, sebutan kedua, T3, T4 dan seterusnya, T5, 6, 7, 8. Dan kalau kita mau wakilkan secara umum sahaja, kita tulis sebagai Tn. N itu merujuk kepada bilangan dia yang keberapa. Misalnya sebutan ke 100. Misalnya kalau sebutan ke 100, kita tulislah T100. Secara umumnya kita sebut sebagai Tn. N itu mewakili kedudukan bilangan dia yang keberapa. Okey, baik. Jadi kalau kita mau tuliskan T1 ialah 4, T2 8, T3 12, T4 16. Okey, macam tu. Okey, baik. Contoh dalam soalan contoh 10 kamu boleh tengok contoh 10. Sekarang kita di muka surat 11. Okey, rujuk buku teks muka surat 11. Dalam buku teks dia minta kamu menyatakan. Okey, cikgu padam dulu sekejap. Ya. Okey. Dalam contoh 10 tu dia minta kamu nyatakan sebutan kelima. Okey, nyatakan sebutan kelima. Okey. Dia bagi satu jujukan 2, 10, 18. Ini ada berapa sebutan? Ada 3 saja kan? Jadi kalau kita mau sebutan yang kelima, okey, yang pertama cara dia ialah kamu kenal pasti dulu apa dia punya pola. 2 ke 10, 10 ke 18. Okey. Berapa kita perlu tambah?
tambah 8 kan? Okey, 10 tambah 8 jadi 18. Jadi kalau yang keempat, tambah 8 lagi lah. Berapa tu? 18 tambah 8, ambil kalkulator kamu kira. 26 kan? 26. Kemudian tambah lagi 8, 34. Okey. Jadi kalau kita mau nyatakan sebutan yang kelima, T1, 2, T2, 10, T3, 18, T4, 26, T5 sama dengan 34. Itulah jawapan dia. T5 sama dengan 34. Maka T5 ialah 34. Jadi apa cara dia tadi? Mula-mula kenal pasti dululah pola dia apa kan, baru kita boleh sambung jujukan ni. Bila sudah sambung, carilah apa sebutan yang dia minta. Kalau dia minta sebutan ke-7, tambah lagi lah. Sampailah 7 sebutan. Begitu. Faham? Senang je kan? Okey. Ada latihan di muka surat 12. Okey, jom cuba 1.3. Okey, tengok muka surat 12. Muka surat 12. 12 ya, 12. Kemudian ada latihan di sana, jom cuba 1.3. Cikgu mau kamu cuba latihan soalan 1. Yang ni tentukan pola jujukan menggunakan perkataan. Ini yang cikgu awal-awal tadi ajar tadi tu. Macam mana kita mau menyatakan pola dalam bentuk ayat panjang. Kemudian yang kedua, menentukan jujukan nombor dengan menggunakan ungkapan algebra. Yang kedua, soalan 2, algebra yang tadi susun, buat dia punya formula macam mana. Cikgu sudah bagi tips dia kan. Kemudian soalan ketiga, hitung sebutan ke-7 dan ke-11. Dia sudah bagi sebahagian daripada jujukan. Okey, kamu sambung saja sampai sebutan ke-7 dan ke-11. Boleh? Itu saja latihannya. Jadi kalau kita selesai dengan soalan jom cuba 1.3 ni, kita sudah selesai bab ni ya. Selesai bab 1. Nanti kita boleh sambung dengan bab 2, pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey, selamat menyiapkan tugasan.